أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi dan dihormati semua Tanah Jasan, Dr. J, Puan Malin dan semua staf kaki tangan KDD yang di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sama-sama mengingati Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, pagi ini kita dapat meneruskan kehidupan kita bersama, merasai nikmat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya nikmat yang besarnya ialah nikmat iman dan Islam. Dengan dua-dua nikmat itulah kita bersama dalam rangka tidak dengan tujuan yang lain-lain, tujuan untuk kita membina dan menghubungkan diri kita ini dengan tuntutan ibadat yang telah diperdukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. Pada pagi ini sebenarnya sepatut Dr. Abdul Sudin yang akan bercakap pada pagi ini, tetapi kerana ramai antara kita mungkin cuti akhir tahun, maka dia tu ditangguhkan. Mungkin Puan Malinah akan maklum bila dia akan bersamanya. Jadi saya diminta ganti beliau lah. Saya sepatutnya minggu lepas dah ada, jadi saya tak sedap lah tiap-tiap minggu saya rasa tak puas hati tiap-tiap minggu saya. Betul dah pagi ni pun saya pening, insya-Allah. Rasa tak apa selesa. Tapi kerana telah diminta, kebetulan tak ada nak cari orang lain mukhalik, jadi saya ikutlah, insya-Allah. Jadi saya mengambil masa yang singkat sahaja untuk cakap dengan semua staf yang dikasihi semua ni, insya-Allah, berhubung dengan pengaruh iman kita, kan? Pengaruh
rukun iman kita. Ya. Selepas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikehendaki beriman dengan hari akhirat. Ya. Hari pembalasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, insya-Allah. Masalahnya kadang-kadang kita beriman kepada hari akhirat setakat ilmu, kan? Setakat dalam pengetahuan kita semata-mata. Bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meresap atau hadam sungguh di dalam hati kita, insya-Allah. Yang dikehendakinya kita benar-benar hadam iman kita kepada hari akhirat itu, kita yakin sungguh dan percaya sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberi balasan ataupun membangkitkan semula kita di hari akhirat untuk diberikan balasan yang setimpal dengan amalan kita, insya-Allah. Jadi kita kena proses lah, insya-Allah. Disebut di dalam buku ni, saya bawa buku Imam Ghazali lah. Dia kata pengaruh iman kepada hari akhirat terhadap jiwa-jiwa manusia. Ya. Dia kata iman kepada hari akhirat, iaitu hari pembalasan, ya, memiliki pengaruh besar kepada amalan dan perbuatan seseorang itu. Yang paling menonjolnya, dia kata di sini, saya baca lah, bersegera untuk taat dan beramal soleh. Dia sebut seseorang itu nanti akan bersegera untuk taat perintah Allah dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Kalau boleh kita cuba tambahkan kepahaman kita terhadap amalan soleh. Kan? Amalan soleh itu bukan hanya semata-mata kita sembahyang atau kita melaksanakan rukun Islam yang 5, ya, akhir dengan ibadat haji. Selain daripada itu tak ada. Tidak sebut dalam rukun Islam yang 5 itu kita belajar, kita membaca, kita mendengar, kita bersama-sama dengan orang yang bertakwa ke? Dengan orang-orang yang beriman ke? Atau kita melakukan apa sahaja amalan dan perbuatan yang memberikan kebaikan kepada orang lain atau kepada diri kita dan sebagainya. Sebenarnya banyak amalan yang soleh tu, insya-Allah. Jadi disebut di sini seseorang akan bersegera taat kepada Allah dan beramal soleh. Penjelasan dia kata, tiap kali seseorang mukmin merenungkan hari akhir, iaitu hari akhirat, dan merindukan semua janji Allah kepada hamba-hambanya yang takwa dengan syurga, maka ia akan bersegera untuk menambahkan amal soleh dan melipat gandakan upaya untuk berlomba melakukan kebaikan. Allah Ta'ala telah menggembirakan hamba-hambanya yang bersegera untuk taat dengan balasan yang agung di syurga. Ya? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita boleh rasa lah,
boleh rasa dalam hati kita, setelah kita rasa hubungan kita dengan Allah itu dekat, kan? Kita ni rasa dekat hubungan dengan Allah, seolah ya hebatnya macam kita nampak Allah melihat kita. Saya sebut macam. Atau kita tidak rasa demikian, kita rasa Allah melihat dan mengetahui keadaan kita, insya-Allah. Bila kita rasa demikian, maka dengan sendirinya akan membangkitkan perasaan atau semangat untuk kita duduk dalam keadaan iman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan kira, tidak mengira apa perintah Allah, berat atau ringan, banyak atau sedikit, kita boleh kata ya belaka. Kita akan positif lah dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Dia bawa ayat Quran nak sambut saat ni, kita kena rasa bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ini sentiasa mengembirakan kita, memberi semangat kepada kita. Dia bercakap dengan kita, dia berhubung dengan kita. Cuma kita belum rasa lagi Allah ni berhubung dengan kita selalu, bercakap kita selalu. Hak ni Allah kata tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wal ardu uiddat lil muttaqin. Dia sebelum tu dia sebut orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatin, balasan Allah kepada orang yang Allah ampun, Allah suka. Arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga Allah kepada orang yang beriman, yang diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu luahnya, kan? Seluahnya langit dan bumi. Apa nak sebut? Seluah langit dan bumi disediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kita kata, wahai hatiku yang beriman kepada Allah, sekarang Allah memberitahu kepada kamu, kan? Wahai hati yang beriman kepada Allah, hati yang beriman kepada hari akhirat, sekarang Allah memberitahu kepada kamu. Apakah kamu tidak suka pemberian tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Sedangkan kamu akan menerima balasannya nanti di hari akhirat. Kalau tidak menerima balasan surga, kamu akan menerima balasan neraka. Kesusahan dan penderitaan sedikit di dunia, kita tidak mudah dah bersabar. Ini pula kesusahan di hari akhirat, InsyaAllah. Kita sebut kepada hati kita sendiri, atau kita mengembirakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Kita kena sebut, insya-Allah. Kita nak sebut Allah akan bagi surga kepada siapa-siapa yang melakukan perkara yang baik, insya-Allah.
kita tidak sebut balasan surga dari Allah. Kita tidak sebut pahala Allah kepada orang yang buat baik. Kalau boleh kita nak didik anak-anak kita, orang-orang yang dekat dengan kita, Allah sayang kepada awak, kan? Allah suka kepada awak, Allah akan beri balasan syurga kepada awak, insya-Allah, kan? Yang ni yang kita nak rasakan. Allah berhubung dengan kita, Allah mengembira dan sebut perkara ni kepada kita. Hati yang beriman dia akan sensitif dan peka dengan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang duduk dalam proses ni lah, kan, proses liqa ar-rabbi, kita kena rasa sekarang kita berada dalam proses untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita liqa dulu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Kita liqa dulu dengan yang hendak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suka kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dia akan masuk dalam hati dan akan keluar melalui wajah-wajah kita. Saya terbaca dalam buku, dia kata, bila sesiapa yang banyak ibadat dan di hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukanya akan jadi berseri dan manis, kan? Dia akan melahirkan kesan iman kepada Allah di dalam hati itu pada wajah-wajah dia, kan? Pada wajah-wajah. Tak nampak dia rusing, kan? Orang rusing macam mana? Muka dia tidak manis, kan? Dia akan jadi muka-muka yang manis, yang berseri, insya-Allah. Okey, ini yang kita nak rasa, insya-Allah. Dia sebut di sini, demikianlah cara orang-orang mukmin menajamkan niatnya dan bersegera melakukan kegiatan yang dapat mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Percaya penuh kepada janjinya, ia berupanya kuat untuk membersihkan niatnya dan ikhlasnya kepada Allah, serta mencari redanya kerana Allah tidak menerima amal apapun yang tidak ikhlas kepadanya. Kemudian dia sebut, seorang mukmin mengetahui bahawa hari-harinya di bumi sangat terbatas. Untuk itu ia harus mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan tanpa rasa malas dan lemah, hanya untuk mencari redha Allah dan bercita-cita besar untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasul wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maknanya beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu. Ini Allah beritahu, kan? Allah dan Rasul, orang-orang mukmin melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikannya kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, insya-Allah. Ini antara perkara yang kita dikehendaki rasa dan yakin sungguhlah dalam kehidupan kita hari-hari, khususnya hati kita ini, bahawa perjalanan hidup kita diketahui
secara direct oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita pakai telefon kan, dengan hanya kemampuan dan keupayaan manusia terbatas, sekarang orang juga boleh kesan kedudukan kita, di mana kita dan apa yang kita buat kan. Bagaimana dengan Allah yang menjadikan semua yang ada di bumi dan di langit ini kan? Dengan kehebatan Allah, Allah lebih mengetahui amalan dan perbuatan kita sepanjang masa sehinggalah kita mati, insya-Allah. Oleh yang demikian, semua yang saya kasihi dan saya hormati, marilah kita sama-sama merasai dan meyakini bahawa kita semua hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak pastikan pertemuan kita ni pertemuan dalam keadaan suci dan bersih. Amalan dan perbuatan kita suci daripada dosa, suci daripada amalan-amalan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita telah menyediakan bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekalan yang lain selain daripada bekalan amalan-amalan yang soleh sahaja. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah yang mengasihi kita ni, selain daripada beri nikmat dan kebaikan-kebaikan dalam bentuk fizikal atau yang boleh kita rasa, kita minta Allah juga beri nikmat kepada kita, kebaikan-kebaikan yang boleh mendorong kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala silap salah kita yang lepas-lepas tu, insya-Allah. Kita minta Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita atau rezekikan kepada kita supaya kita dapat bertaubat sebelum kita mati, dan kita bercita-cita sepanjang masa untuk melakukan apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita tidak sempat, termasuk bercita-cita untuk mati syahid, dan kita bercita-cita untuk mendapat balasan surga Allah Subhanahu wa taala selepas kita mati, insya-Allah. Apa di antara doa yang boleh kita baca, insya-Allah? Di antara doa yang boleh kita baca hari-hari, seperti kita kata, Allahumma rzuqna qablal mauti taubatan. Ya Allah, berilah rezeki ataupun dorongan kepada kami sebelum kami mati, kami bertaubat kepada kamu. Allahumma rzuqna qablal mauti taubatan wa indal mauti syahadah. Dan kita minta Allah bagi kepada kita cita-cita untuk syahid, walaupun kita tidak mungkin syahid. Wa ba'dal mauti jannata wa na'ima. Dan selepas kita mati, kita minta Allah bagi balasan syurga dan nikmat yang besar kepada kita, insya-Allah. Hak mudah kita duk baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan ana. Ini boleh kita baca sepanjang masa kan. Kita minta Allah anugerahkan kepada kita
nur hidayah kepada kita, bimbingan dan peliharaan kepada hati kita khususnya untuk kita sama-sama berada dalam keadaan iman pada Allah, iman kepada hari akhirat, dan melakukan amalan yang soleh insya-Allah. Banyak lagi selepas pada ni yang saya baca tadi satu sahaja. Dia ada 7 dalam kitab ni. Cuma saya rasa itu yang dapat saya bacakan pagi ni. Dan setakat itu sahajalah saya dapat saya sebutkan. Moga-moga kita semua ni sentiasa dalam limpah rahmat nikmat dorongan iman dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sama-sama berusaha dan memilih untuk melakukan adalah amalan-amalan yang saleh, yang akan diberikan balasan pahala dan ganjaran surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah di hari akhirat. Wallahu ala aqul qauli astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.